Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang kita untuk hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengerjakan perbuatan taat pada bulan ini, iaitu mengerjakan puasa dan ibadat menghidupkan malam, iaitu tarawih. Jadi kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita dan peluang ini Allah Ta'ala kekalkan nikmat itu sehinggalah kita akan bertemu dengan dia pada hari kiamat nanti. Jadi sebagai sambungan daripada cerita-cerita pembelajaran yang kita dengar daripada cerita-cerita sebaik-baik makhluk atas muka bumi, itu cerita Nabi-Nabi Allah, cerita orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pihak Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hidayah kepada umatnya. Maka pada kali ini kita dengar pula cerita Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ini cerita dia lahir di Mesir. Cerita ni berlakunya di Mesir. Dan peristiwa dia beranak, dia dilahirkan oleh ibu dia, dan akhir sekalinya dia menjadi anak angkat kepada Fir'aun. Dan apabila jadi anak angkat kepada Fir'aun, maka dia ada masalah, dia berkelahi dengan ayah angkat dia Fir'aun. Maka dia pergi kepada satu tempat nama Madian dan berkahwin dengan anak Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Maka sebelum itu dia masih belum lagi dilantik menjadi nabi. Sehinggalah apabila dia bekerja dan duduk dengan mertua dia Nabi Allah Syuaib alaihi salam selama 10 tahun di Madian, maka dia pulang ke Mesir semula. Maka di tengah-tengah perjalanan itulah dia dilantik menjadi nabi. Apabila dia melihat satu cahaya pada waktu malam, maka dia pergi. Maka apabila dekat dengan cahaya itu mendengar suara, akhirnya dia dilantik menjadi nabi. Maka pergilah ia ke Mesir untuk berdakwah kepada dan mengajak Bani Israel, iaitu kaum dia, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu Bani Israel berada di Mesir. Dia bukan penduduk asal Mesir. Dia asalnya, Bani Israel ini adalah keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam yang berasal daripada Palestin. Kemudian pada zaman Nabi Allah Yusuf berpindah ke Mesir. Maka apabila duduk di Mesir, akhir sekali dia menjadi hamba abdi kepada kaum Mesir, iaitu penduduk asal Mesir, bangsa Qibtiyah. Maka Nabi Musa ni salah seorang daripada kaum Bani Israel. Maka berdakwahlah dia kepada ayah akak dia Fir'aun. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran ketika dia ingin berdakwah kepada ayahnya Fir'aun yang masyhur dengan orang yang begitu zalim lah, begitu jahat. Tetapi Allah Ta'ala masih lagi menyuruh Nabi Allah Musa alaihi salam untuk bercakap dengan lemah lembut, supaya mudah-mudahan dia takut ataupun dia teringat. Dia tahu yang sedar yang dia itu sebenarnya bukan Tuhan. Maka Nabi Allah Musa alaihi salam berdakwahlah di Mesir, dan Allah Ta'ala beri kepada dia mukjizat-mukjizat dan macam-macam lah peristiwa di antara dia dengan ayah akak dia ni. Disebut di dalam Al-Quran, dalam surah ni banyak cerita-cerita yang disebut mengenai Nabi Allah Musa alaihi salam. Tetapi yang kita nak ambil pelajaran daripada kisah Nabi Allah Musa alaihi salam, pertama, sekalipun ayah akak kita, pelajaran yang kita ambil, Fir'aun ini suka kepada Nabi Allah Musa AS, ayah akak dia, dan dia menyayangi dia dan pelihara dia di dalam istana. Tetapi kebenaran tetap kebenaran, sekalipun kita terpaksa berkata kebenaran itu kepada orang yang kita hormatlah, iaitu
ayah akak dia. Maka Nabi Musa pun berani bercakap benar-benar benar sekalipun berlawan dengan ayah akak dia. Itulah nak kata kebenaran itu mesti diberitahu sekalipun benda itu perih. Itu saja sebagai pembelajaran ataupun ibrah. Banyak lagi pembelajaran yang kita boleh ambil daripada cerita Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi buat masa ni sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.